Assalamualaikum semua. Ni Harry buat waiting room lah. Disable waiting room lah. Sekejap. Waiting room. Alamak. Mana nak disable waiting room dah. So saya pakai akaun Harry so nama saya keluar Harry lah kan. Hampa jangan terkejut lah. Hampa ingat Tok dengan Harry ni orang yang semua bukan. Sebab Zoom license. Share screen. Screen 2. So, bawah lah. Chat. Waalaikumsalam. Mau dengar tak? Dengar tu. Tak dengar abang. Nampak skrin tak? Saya share. Screen okey. Okay. Dia orang tak nak borak lah tu. Tak nak masuk. Sembang tanya. Saya punya sesi ni dia bukan formal lah. Dia bukan macam sifu sebab saya bukan sifu. Sembang as a trader lah orang kata. Masing-masing trader kan. Ada yang nak belajar, ada yang dah lama. Saya trader setahun jagung tu. Janji dah tekan tu trader lah. Dia kalau tak tekan tu bukan trader. Dia kira kena tekan dulu lah. So, nak senang hangpa boleh unmute, boleh tanya soalan ataupun boleh type. So, saya buka H1. So, tadi rasanya Azan ada bagi tahu kan kenapa price turun, kenapa price naik. Dia suruh cerita kan. So, ini yang ramai cedok kan. Ataupun ramai yang
yang piak mah. Baik terjun Ini tu. ini ada reason ni satu ni. Dia bersabit dengan technical analysis dengan technical apa? News lah. EWS analisis kan. Sangkut dua ni benda ni. Waalaikumsalam, baru masuk bincang pasal apa ni? Oh, bincang pasal hari mana? Khamis. Hari Khamis tu dengan orang Khamis ni berlalu. dia naik 300 lebih, turun pun 300 lebih. Ramai yang tercedok ni dekat sini. Tak payah pun. Sembang Boleh bodoh. ambil sampai nanti pilih lah. Gempak lah. So, asalnya waktu tu admin ada advice buy kat sini kan. Buy dekat pucuk. Saya Dia follow ada malam kata tu. buy, boleh buy. Tapi dia Saya MC malam tu, dia terjun. Layer lagi Okay. buy. Dia terjun, buy lagi. apalah, benda tu dah jadi. So Ah, saya akan ceritalah kenapa saya tak galakkan buy. Kalau saya lah. Punca dia senang lah. Hampa pergi kat H1 tu buat H4. Ambil trend line. Ataupun macam ni pun boleh lah. Okay, kenapa saya tarik macam ni? Sebab bucu first, bucu second. Cukup. Ini syarat untuk trend line lah. Dia first, second. Sudah. Trend line itu saja. Dan asalnya hari tu ada saya sebut kat sini hati-hati kan. Saya dah beritahu. ada tu bagi tahu dalam grup. Ada saya beritahu dia dah sampai trend line ni, hati-hati. Lagi satu trend line dia Ni, dekat sini. saya Mami. Tadi Mami Topa has been in Topa. So kalau hampa katalah admin tu kata dia kata boleh buy. Tidak RM10, betul. Hampa tengok macam ni, hampa janganlah buy. Hampa kena tunggu. Hampa kena tunggu candle ni close solid. Abang, ambil buka putih boleh apa? Ada close solid ni adalah chance dia untuk naik. Tapi kalau dia buat jauh ni memang payahlah dia nak naik. Konek kan betul. Janganlah abang. Dia kata tak Hey, dapat buka dah. dia bergaduh apa ni? Apa? Yang lain tolong mute kot. Saya mute dulu. Nanti hampa boleh ambil lah. Mute dulu. Mau dah mute lah. Kalau hampa nak cakap apa boleh mute lah. So, ni first adalah trend line lah. Second, kenapa dia reject? Sebab ni. Ni support lah. Ni support before. Price turun, dia naik. Itulah. So adalah satu kekilafan lah untuk buy kat sini sepatutnya. Tapi kalau buy pun cut loss sampai kena tahu lah. Cut loss dia adalah macam mana kita nak cut loss. Kita tengoklah dekat, katalah dekat M5 lah contoh. Kita buy. Kita buy dekat sini. Tiba-tiba dia naik. Lepas tu dia turun. Kita ada ingat boleh hold lagi. Hold lagi. Dekat mana kita cut loss? Cut loss dia kat sini lah. Ni adalah support before. Price dah break lah. Apa jangan harap lah dia nak turun, dia nak naik. Dia mesti turun lah. Ini lah cut loss semua. Yang paling besar lah. Jangan buat teknik harapan lah. Tu daripada segi teknikal lah. Itu kenapa dia pacak. Lepas tu dia terjun. Pacak dan terjun tu daripada segi teknikal macam saya cakap dia ada sebenarnya dia ada satu dekat H4 ni. Saya buat bawah. Dia macam ni lah. Kau panggil channel benda ni. So
Zek dia main dalam channel lah. Nampak? So dari segi teknikal itulah. Dan juga rejection dekat sini adalah disebabkan oleh ada support. Kita tengok sebelah kiri tak, apa yang ada kat sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni ada satu support. Dekat mana support tu? Ni. Nampak dia ada bucu ni kan. So ini ada bucu dia. Bucu pertama. Second bucu dekat sini. Bucu kedua. So ni support dengan resistance yang kuat lah. So price cuba turun, dia naik balik. Yang di sini dia naik balik tu adalah di sini. Support di sini. So, kita boleh agak lah sikit-sikit. Nak kata jadi tak jadi tu bergantung pada price action lah. So kita pergi ke bahagian kedua lah. Kenapa dia naik dengan junam? Dia naik dengan junam tu adalah news lah. News OPEC. Dia junam banyak ni sebab sebelum news OPEC ni dia ada inventory report kan. Inventory report ni kata minyak lebih. Minyak lebih je junam lah. Sebab yang 4.5 tu pun minyak lebih pagi ya. Report first tu. Malamnya report pun 10.5 kan. Minyak lebih juga. Tu yang junam. Tapi bila esok harinya Khamis tu, waktu London dia push naik atas. Ini kenapa dia naik? Sebab selalunya Jerung ni dia akan ada order kat bawah ni. Untuk dia junam ni dia dah ready lah kat bawah ni. Dia akan push. Dia buat benda ni panggil quick pullback. Pullback apa retracement yang cepat. Retracement yang cepat ni untuk depa ambil order kat atas. Ni ada order ni kat sini. Selalunya bank akan letak order. So London akan push lah. Push sampai malam OPEC meeting. OPEC kata mereka tak mau ubah apa mereka punya perancangan. Pau minyak itu. Ini semua mainan jauh lah. Tapi kita boleh budget lah. Hampa nak selamat, hari news jangan trade. Itu first lah. Second, kalau hampa yakin, pakai lot kecil lah. Kalau hari news lah. 0.01 atau 0.2. Ini maksimum lah. Jangan main besar kalau hampa tak yakin. Satu duk rupiah yang first kali. Tak untung tak apa, tak rugi tak apa. Biasa boleh faham lah yang pasal buat hari Khamis ni. Bapak dia bagi Adin pergi ke bapa. Ada soalan lain tak? Selain benda ni lah. Apa yang hampa tak faham? Kalau nak tanya, sekejap. Tak ingat tu buat fokus dengan live. Tolonglah nak mute. Sekejap saya mute lah. Yang mana? Ibnu, ada soalan tak? Dengar suara luar. Saya dah mute dah semua. Kalau nak bercakap, hampa unmute. Kalau malu, hampa type lah. OPEC impact on time ke ready 1 jam? Kalau OPEC, dia OPEC ni bukan kalender. OPEC ni meeting je. Mereka meeting sebab desakan US hari tu. Dia tak ada impact sejam ke 2 jam. Dia ikut rumus. Itu bahaya OPEC ni. Kadang-kadang dia meeting tu tak ada result pun. Tapi rumus tu yang membuatkan dia agak jadi cacah merbau. OPEC ni bahaya sikit. Inventory report tu okey lagi. OPEC paling bahaya.
Hati-hati lah. Ya betul. OPEC tu Persatuan Pengeksport. Senang cerita lah, geng Arab lah. Arab Saudi yang tak mau besarkan kuarter dia. Itu yang Junam lepas tu bacok balik tu. Sepatutnya dia naik ni. Kalau ikut OPEC tak kacau kan. Lagi soalan. Oh, Mana tapi- hampa kurang faham. OPEC tu hari Rabu tu. Bukan, yang Rabu tu stok minyak US. Oh, Soalan daripada Adib tu, macam mana nak kenal trendline dan set trendline? Biasa TF berapa berdasarkan trendline? Trendline tak ada apa rules untuk TF lah sebenarnya. Dia macam ni. Setiap indikator ataupun lukisan tu, drawing sama ada trendline ataupun line, dia tak ada rules TF berapa yang betul. Dia cuma ada tepat dengan kurang tepat je. TF besar ni dia lagi tepat lah. Macam ni kan. Ni TF H4. So dia lagi tepat daripada M1. M1 kalau hampa nak tarik pun dia jadi serabut sikit. Contoh hampa nak tarik macam ni. Dia tak berapa ni sangat lah. Tapi still valid . Dia bukan tak valid. TF apa pun boleh. Contoh ni TF5 boleh je. So, kalau nak sedap H4, H1 ni sedap lah. Tapi H4, H1 ni ambil masa lah. Tu siapa dia? Saya dah mute semua dah kan. tak masuk. Alah budak pun. Aduh. Apa dia aku nak cakap aku dah lupa lah. Trendline, macam mana nak kenal trendline dan set trendline. Trendline ni basic dia senang lah. Bucu pertama, bucu kedua tu je. Okay, macam ni. Mana bucu pertama, mana bucu kedua. Okay, kita akan cari yang paling atas. Bucu yang first, bucu yang kedua. Inilah, ni kalau ikut candle lah. Kalau ikut candle macam tu. So, bucu pertama, bucu kedua. Itu saja. Selebihnya dia akan follow lah. So, kalau kita tarik extra pun boleh, tak ada masalah. Agak-agak lah, tak payah tepat kan. So, kita akan nampak. Satu, sini, sini. Press turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Lepas tu dia break. Dia break, dia macam tu lah. Itu untuk cari trend lain lah. Bawah pun sama juga. Bucu yang pertama, bucu kedua. Macam ni lah, boleh lah. Kita akan tarik macam ni lah selalunya. Sebab ni tak wujud dia contohan. Turun. So, untuk entry kita, bolehlah kita nak tunggu dekat sini. Bila price turun. Dia turun ni kita agak, dia boleh nak reject lah ni. Kita tengoklah apa candle tu buat. Candle tu buat wick ke, dia buat body ke. Itu penentu dia lah. Bila boleh tahu bucu pertama dan kedua? Bila dia jadi lah. Ya, ni benda dah jadi, dia senang sembang. Okey, okey. Ni kita ambil bahagian ni kan. Kat mana kita nak tarik? Sini. Sebab dia dah buat bucu pertama, bucu kedua. Kita bolehlah tarik. Lepas tu bawah pun ada kan. Ni yang pertama, ni yang kedua. So, kita tariklah.
So kita tarik, dapatlah line tu kan. So sepatutnya malam tu bila dia duk main kat area ni, hampa boleh buy selagi dia tak break. Dia tak break line tu, hampa ada potensi untuk buy. So apa yang terjadi? Dia buy betul ya? Dia naik. Dan dia pergi mana? Dia pergi atas ni. Tapi ini baru jadi, kita baru nak tarik lah. Ni kita tarik nanti. Sepatutnya trendline yang awalnya adalah di sini. Trendline awal dia dekat sini. Yang awal sekali ni. So jauh kan, dia tak sampai lagi. So mungkin di sini dia ambil. Mungkin lah. Trendline ni banyak. Hampa janganlah tarik banyak-banyak game opening. Hampa tarik yang signifikan lah, yang penting lah. Yang nampak rasa macam betul lah. So bucu pertama, bucu kedua. Next bucu tu pun boleh. Tapi dia mesti 2 point lah. Kalau 3 point tu cantik lah. Lagi strong lah sunatnya. Ini daripada kita tarik daripada candle lah. Wick ataupun candle. Macam Zaza apa semua tu dia lebih prefer daripada line chart ni. Boleh juga. Dia tak ada betul ada masalah. Hampa nak tarik macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Kita cuba yang ni lah. Okay. Ni bucu pertama. Ni bucu kedua. So kita tukar balik candle. Dia ngam lah. Lagi ngam. Dia tak ada betul dengan salah. Terpulang dah hampa lah. Nak pilih yang mana. Nak pakai line chart untuk tanda ke. So faham tak tu. Kalau tak faham beritahu lah. So nak tahu confirmation untuk entry tu dari segi apa dan dekat TF berapa. Macam saya kata dia tak ada penting TF pun sebenarnya. Dia TF tu benda yang next. Untuk entry ni dia berdasarkan confirmation candle, trendline, support resistance, benda macam tu lah. Dia tak ada kena-mengena dengan TF. Itu next, bukan tak ada kena-mengena, dia next. Macam ni. Contoh ini. Kenapa saya nak share? Contohlah, kalau saya nak share. Saya dekat TF 5. Saya kecil sikit lah. Saya tak nampak. So kenapa saya nak share? Sebab kalau hampa kena tengok ke kiri Ke kiri, hampa akan nampak di benda macam ni. Ini adalah kalau ikut ni, kalau TF besar ni, ni support dengan resistance. Kalau ikut lah. Sebab tu saya selalu kata, hampa kena hafal benda ni. Pattern ni. Macam ni compression ni. Compression ni selalu dekat time frame besar dia ada benda lain. Dia bagi base kan. Dengan arti kata lain, dekat sini ada support dengan resistance. Price suka dekat sini. Itulah, hampa kena tengok ke kiri lah. So kenapa dia reject dekat sini? Ada reason lah. Kenapa dekat sini dia naik? Dia apa pun dia akan kembali ke benda ni je. Tak kisahlah dia trend line ke. Dia moving average ke. BB ke. Semua ni akan kembali ke SNR. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau hampa PH4 pun SNR reject dekat sini. Ni ada support. Dekat sini ada support. Simple je. Dekat sini ada support. Ada. Dekat sini. Hampa payah sikit nak nampak sebab support dia dekat sini. Hampa pergi dekat line chart, hampa akan nampak line chart nampak lagi betul lah. Hampa dapat bucu yang kena ni kan. Ya. Bucu ni. Kawasan bucu ni.
So support lah tu, support become resistant become support. Benda tu ada dalam bawah tu kan. So kenapa price reject dekat sini? Sebab dia ada support. Kita ambil yang ni lah. Ni strong ni. Tak pun ambil yang nombor 3 ni boleh. Apa maksud 3 ni? Ni 1, ni 2. H4 breakout previous support. Tu dia orang tanya macam mana dapat pucuk ngakak. Benda ni lah. SNR. So kalau katalah saya tarik trendline. Contoh lah saya tarik trendline macam tu. So sama lah dia kena trendline, dia kena SNR. Sama je. Cuma teknik yang berbeza. Kalau BB mungkin dekat sini adalah top BB. Belum. Mid BB dia reject dekat mid BB. H4 breakout previous support. Tu next week turun kan naik. Saya lebih jangkau kepada naik. Tengoklah kalau dia still main dalam channel ni. Kalau dia still bermain dalam channel ni, dia turun. Kalau dia naik sikit, betul dia turun lagi ke? Mungkin lah. Tok, macam mana nak identify the fake breakout? Sorry, masuk lambat sikit. Macam mana nak identify the fake breakout? Kalau dia fake tu kita loss lah. Itu je lah. Tak payah identify lah. Dia memang kita MC lah. Fake breakout ni. Contoh fake breakout ni. Kenapa ni fake? Kan saya ada sebut kan, dia kena break solid. Kita consider dia sebagai break lah. Okey. Kalau bucu dia tak solid, dia rejection. Tapi kalau ini kita panggil sebagai fake lah, sebab the next candle dia terus reject. Inilah fake. Ataupun kadang-kadang dia break banyak juga. Contoh dia break tapi sebenarnya dia tak break kan. Macam ni lah contoh lah. Dia break tapi dia tak break. Dah, jadi macam ni lah. Ni nampak macam break lah. Tapi sebenarnya dia tak break pun. Time frame besar dia tak break kan? Kalau ikut time frame besar dia tak break lah. Tak break. Tak, dia still nampak dia reject lah. So untuk confirmation hampa kena tengok banyak time frame lah. So, hampa kena hafal lah. Macam mana fake tu hampa kena kenal lah. Fake ni selalunya broker ni, bukan broker tak ada guna jerung lah, bank, financial punya company yang main benda tu. Dia tahu hampa nak buy kat sini, tapi dia tahu hampa tak SL kat atas ni. Dia letak order dia kat atas ni. Dia push harga naik atas baru dia sell. Itulah SL hunter ni. Tu macam mana nak kenal ABC dalam chart dan guna Fibo. Angka-angka dekat Fibo tu untuk apa? Itu asal. Fibo ni nak explain number dia tu asal macam hamba boleh cari Fibonacci number. Fibonacci number ni dia
Oh, sekejap lagi nak minta Tok tolong ajak mereka macam mana nak set up number sebelah Fibonacci tu. Ni Fibonacci number. Hamba tak payah ambil tahu pun sebenarnya apa itu Fibonacci number. Sebab tu saya tak mau cerita. Sebab dia adalah formula. Dia dah kira siap-siap lah. So dalam matematik adalah dia punya number tu. So dah benar ni lah, jadilah nama-nama dekat Fibo tu. So saya tak malah lah nak cerita detail number tu. Tapi saya cerita apa kena nak kenal ABC. Mana? Sekejap macam mana nak mute. Yo, je. Mr. Zol, kena mute. Aku tak boleh mute hang. Ya, kira nak mute. Okey, macam mana nak kenal ABC dalam chart dan guna Fibo? ABC ni cara rawak dia hampa boleh nampak. Contoh saya buka chart M5. Ini adalah ABC. Pen. A, B, C. Hampa hafal lah bentuk ni. Itulah ABC. Okay. First hampa hafal bentuk ni Z ni. Hampa kena cam lah. Kalau hampa ni besar lah, ABC besar. Hampa nak kecil kan? Boleh? ABC. A, B, C. Okay, yang ni ada. Kalau ikut M1 ada ni. Tapi kecil sangat lah. Kita ambil yang besar lah. A, B, C. So, kita tengok. Jadi tak? Teori tu kan. So, saya katakan ni A, ni B, ni C. So, saya tarik ya. So, A, B, C. Sampai 127 sampai 161. Sampai tapi dia retrace dulu. Dia hampir sampai, dia naik, dia turun. Tapi dia tetap sampai lah. Cuma kita kadang-kadang terentry dekat sini. Dia turun. Dia seronok lah. Lepas tu dia naik. Kita ayak mata lah. Macam nak cut loss lah. Tengok-tengok dia sampai je. Itulah ABC. Hamba kena cepat. Nampak lah. Nampak. Kena praktis lah. Macam ni ABC. Macam saya sebut tadi ni ABC kan. Z kan. So apa kita buat, kita nampak ABC tu, kita tarik lah daripada A. Kita tarik A, B, C. Okay. Tapi ni kecil lah. Tapi still akan sampai. Dia pecah 100 ni. Dia naik dapat 127. Dia naik dapat 161. Cukup lah. Tak payahlah hampa nak sampai 261. Boleh kalau hampa nak 261 ni. Tunggu dia retrace baru. Selalunya apabila dia sampai 261 ataupun 200 ni, dia akan turun. Dia akan test 100 ataupun 76. Selalunya lah. Tu perangai dia lah. So ada kita faham ke ABC macam mana? Nah, di sini. Tak mana lagi? M15 boleh? Sama juga M15. Nah, M15 ABC dia besar lah. Cuma dia tak sampai 161, dia sampai 127 lah. 127 hampa kena tambah sendiri ni. Dia tak ada lah. Ini number yang saya tambah sendiri. By default dia tak ada. So macam mana nak tambah? Hampa kena edit Fibo tu.
tambah. So yang 127 ini settingnya 76 ya. Ambil ni dululah, 76 dengan 127. Kalau hampa nak tambah lah. Level dia yang ni, description dia yang ni. Ibu ni boleh tambah lagi ni kalau hampa nak. Hampa nak dia display price pun boleh. Hampa malah nak agak-agak kan. Macam mana nak display price? Contoh saya dekat number 127 tu, kita nak tunjuk price story kan. Kita tambah peratus dengan duit. Dapat 78. Dia keluar terus, automatic. Waalaikumsalam. Pakai handphone boleh ke tu? Boleh. Janji hampa letak je benda tu. Simbol tu adalah peratus dengan duit. Kurungan tu ikut suka hampa lah. Hampa nak buat kurungan boleh. Hampa nak buat yang petak ni pun boleh. Satu pun boleh. Tak ada masalah. Janji dia punya formula adalah peratus dengan duit sahaja. Dekat description lah, bukan dekat level. Kalau hampa nak scalping sikit-sikit ABC pun boleh sebenarnya. Saya tahu ramai yang try ABC betul dia rasa macam tak jadi kan. Dia rasa ABC tu tak betul. Teknik ABC ni mampu lah apa. Mana ni lawa? Ada orang tanya soalan kau. Saya mute dulu lah. Nak tanya soalan boleh. Unmute. So lagi. Apa lagi hampa nak sembang? Hampa tanya, terus tanya lah. Hampa nak luah perasaan pun boleh. Yang penting jaga money management saja. Selalu tengok H1 H1, H4. Daily pun tengok juga. Sebelum hampa trade pun tengok daily. Apa daily buat kan? Ni trendline lah. Ataupun sini boleh. Dia sebab MT4 ni tak berapa nak cun tarik trendline. Trading view lagi cun. Ini salah satu reason kenapa reject kan. Trendline daily. Dia terlupa pun. Dia break daily. Dia naik, retest, turun. Itu naik break. Dia naik break lah. Tu kalau ABC tu hanya jadi sekali ke untuk satu trend? Saya ingat ya betul. Dia sebenarnya sekali je. Tapi boleh juga kita nak guna dia untuk scalping tu boleh. Dia macam mana sekali tu? Contoh First wave. First dia wave dia kira wave. Okey. Ini adalah kenaikan, penurunan, kenaikan. Salah. Kenaikan, penurunan, macam tu. Ni wave Ni wave. Wave 1 contoh saya kata 1, ni wave 2, ni wave 3, ni wave 4, ni wave 5. So setiap ni ada ABC dia. Itulah ABC yang first. Contoh ni ABC yang first. Cuma dia terlajak lah kan. Mungkin dia bukan kat situ, dia sini kot. Tak apa, kita ambil yang first lah. Inilah ABC yang first. Dia naik lebih tu rezeki orang lain lah. So wave kedua. Ini. Cuma dia sampai dekat 161 saja. Ambil je lah TP kan. So wave ketiga ni,
ABC dia ni. Dia sampai dekat 361. Okey lah. 261 lah kita bubuh. Kita jangan tamak, jangan fikir nak ambil yang maksimum ni. Kita tak tahu dia jadi macam mana waktu price jalan. Kita ambil maksimum 261 cukup ah. Jangan berharap lebih kan. So next. Ni. Still 161 sampai tak? Ini ABC ambil ni pun boleh, ni pun boleh. So dia ngam sampai 261. Itulah yang first. Time frame sama aja. Kalau kita pergi dekat time frame pun sikit ada wave juga. Contoh macam time frame ni dia still kita panggil wave. Ini wave. Alah bodohnya aku okey. Jadi nak senang sikit. Ni semua wave lah ni. Ni wave. So apa yang TJ bagi tahu, ambil yang paling bawah ataupun paling atas. Untuk kita ambil ABC lah. So adakah dia sampai maksimum Fibo? Sampai ada terlebih-lebih Kalau kita ambil dari situlah, kalau kita ambil daripada sini. Ini untuk kalau saya tarik macam ni, dia bukan time frame M5, ni M15 ataupun 30. Nampak? So kalau kita ambil M1 pun boleh. Contoh kita nak ambil M1 penurunannya. Ada lagi atas. Ni puncak dah. Kita nak ambil penurunan. Ambil je lah. Dia turun. Selagi dia tak buat ABC buy kan. Oh lah. Kita tak nampak ni. Dekat sini ABC buy kita tak nampak. Apa itu ABC buy? Macam saya beritahu tadi, bentuk dia ABC buy macam tu. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Lepas tu dia dah sampai dah 423. Ambil je lah TP. Jangan tunggu. So kalau dia pergi lebih tu rezeki orang lain. Kalau hampa nak entry, hampa nak ambil 261 pun ambil je lah. Ambil TP. Dia turun banyak, hampa janganlah duk gagah nak sell lagi. Biar lah. Hampa relax, minum kopi dulu ke apa. Hampa tunggu next setup lah orang tahu. Tengok-tengok dia buat ABC buy kecil dekat sini. Kita duk ingat ABC buy ni boleh naik macam ni lah. Ini selalu orang akan tercedok juga lah. Sebenarnya ABC buy ni sampai 127 tu. Oh, sampai full. Dia sampai. Taklah sampai dengan 66 ni. So ambil je lah TP. Janganlah tunggu ngam-ngam. Ambil lah. Dia sampai kat level bawah ni ambil. Sebab kita kena tengok spread lah. Ada beza dulu. Lepas tu dia turun, dia buat ABC sell. Dia nasihat saya jangan terlalu nak trade. Tengok lah nak trade. Tunggu. Nampak macam cun lah. Okey lah. Nampak ligan ABC tu nampak yang akan piak juga. Nampak je macam nak entry. Sebab ABC ni ada certain masa dia akan buat ABC retrace orang panggil. Apa itu ABC retrace? Dalam mood menurun, dia akan ada retrace. Inilah retrace. Yang naik sikit ni. Naik ni pun dia ada ABC. ABC ni selalunya dia akan sampai 127.
atau 168 168. So macam ni lah, ni ABC cell kan contoh. A, B, C, dia cell lah. So, dalam masa yang sama dia buat ABC bind. Ini ABC bind . Ini adalah ABC retracement. So kalau ada ABC kat tengah-tengah tu kira valid. Dia valid lah. ABC ni kalau jadi tu valid dia. Cuma kita akan terkantui sebab kita selalu duk ingat dia nak naik sampai banyak ataupun macam tu lah. Jadi dia jadi ABC A, BC, buy. Tapi buy ni adalah retracement. Retracement untuk penurunan ni. Still kita boleh trade kalau hampa dah orang tu dah mahir kan. Hampa boleh je nak makan pullback ni. Tapi agak berisiko lah. Hampa kena faham risiko, hampa berani entry lah. Kalau rasa ni tak payahlah. Dekat mana kita nak entry, next pula kita tunggulah dia buat apa? Sambungan balik lepas dia retrace. Tengoklah Bollinger Band ke. Bollinger Band still menunjuk ke bawah. So dia move dia ke bawah lagi lah. Sebab kalau sebelum tu ada ABC, boleh dia rujuk kepada ABC tu. Dia still akan follow lagi. ABC ni boleh guna sebagai support resistance juga sebenarnya. Katalah kita nak tarik ABC cell ni. Okay. Saya bagi tebal sikit lah, lagi tak nampak. Senang sikit. Tak apa. Okey. Kenapa saya kata dia juga bertindak sebagai support dan resistance? Kamu nampak ada reject kat mana? Dekat line-line Fibo je. Kat sini pun sama. Ini pun sama. Ini pun lebih kurang. Ini reject dekat sini. Ini reject dekat sini. Ini reject dekat sini. Ini pun reject dekat sini. Ini reject dekat sini. Setiap line ni dia mewakili support dengan resistance lah sebenarnya. Walaupun kita tarik satu ABC je. So kalau kita pergi time frame kecil, kita nampak lagi 15. So dia still ada tujuan dia, nombor-nombor ni. Sebab tu matematik dah kira lah. Sebab geng-geng trader pun guna Fibo ni juga. Tapi Fibo yang mereka guna cara dia lain sikit. Itu tak payah contoh lah gambar ni. So ada lagi soalan lain? Kalau hampa tak faham, abang tak faham je. Aku duk melecak laju-laju lagi, hampa duk untuk sembang seorang lah. Faham tu. Untuk kuliah lah, buat jangan MC dah. Nayo. Tu sampai ke opan ni tu. Kalau agak tak ada orang tanya soalan, kita habis awal. Nampak tak mau tanya soalan, sembang. Bunyi pun langsung. Tu kalau market sideways macam mana tu? Sideways. Sideways boleh trade, tapi high risk kan. Okay, sideways.
Market sideway ni sideway ni. Boleh je trade. Cara dia hampa marking je lah atas bawah tu. Kena display ni lah, sideway. Ni sideway. Ni sideway yang cantik. Ni sideway yang cantik. So macam mana hampa nak marking? So, buang dulu lah horizontal line ni. Kita tambah ni. Inilah sideway dia. Lapang lah. Macam nak makan nasi. Ni yang sideway. Dia nak main dalam tu lah. Pandang. Ada. Apa tu pandang? Hampa boleh trade, tak ada masalah. Cuma kena cekap lah. Skill boy tu. Tak payah skill lah. Benda belajar basic sudah. Oh, beza tu lah. Beza. Evan bawa mereka ni pun basic pun mereka tak apa nak boleh lagi. Hang nak pergi Evan pun tak guna. Aku pun tak pakai Evan. SND dengan SNR tu lebih kurang lah. Saya explain pasal MA. MA beza. Beza dia tak banyak pun. Moving average ni. Simple dengan exponential ni. Cara kiraannya. Formula dia berbeza. Contoh saya letak 100. 50 lah. 50 simple close kan. Dia macam tu. Kalau saya letak exponential, nampak dia lari tak banyak beza lah. Cuma simple dia slow sikit. Exponential dia laju, dia bukan laju, dia ke depan sikit lah dia punya pergerakan. Dia lagi reaction dia lagi cepat daripada simple. Simple ni macam tergege sikit, dia nak menaikkan menurun ni dia lambat sikit. Kalau kita tengok dekat sini, nampak simple dia duduk macam tu kan. Lambat. Exponential dia dah bengkok lah. Awal lagi. Dia dah ada. Ibnu tak mahu cerita. Lepas tu dia suruh saya. Itulah beza simple dengan exponential. Ada setengah orang dia prefer simple. Ada setengah orang dia prefer exponential. Tak ada salah. Nak pakai mana satu tu atas kita rasa sendiri. Kalau saya pakai exponential. Kalau saya lah, kalau Ibnu dia pakai simple apa saja. Untuk kaji dia punya entry ya. Kan kaji kita tengok, kita tahu. Oh, tengok. Bentuk MA kita tahu lah. So, okey apa ni? MA yang mantap untuk faham. Macam saya pernah bagi tahu sesi sebelum ni saya pakai ni je. 50, 100 dan 200. Itu saja saya pakai. Kenapa saya pakai number ni? Sebab majority trader dunia, bukan Malaysia pakai. So kenapa saya nak ikut Malaysia? Malaysia ni maksud saya sifu-sifu lah kan. Ada yang pakai 89, ada yang pakai 55. Ni saya tak mahu. Mak Saleh pakai ni je. Saya ikut Mak Saleh. Sebab yang jerung-jerung ni semua Mak Saleh. Orang Malaysia ni dia pakai lot 10. Paling orang tahu besar-besar 50. Payahlah nak jumpa orang Malaysia kan. Mak Saleh dia pun main macam ni, dia pun main 100 lot. Baik kita follow yang ni, geng-geng besar. Apa beza 10, 20, 50? Itu period tu.
Tak salah saya lah kiraan candle ni. 50 candle kot pasalnya. 50 candle ke belakang lah. Sama ada 50 candle ataupun 50 hari. Itu je lah. Saya pun tak ingat lah. Kalau 100 candle ataupun 100 hari. Hampa Google lah. Aku pun lupa. Sekali aku abang ni. Candle sebab bila kita ubah period tu dia akan berubah ikut candle lah. Candle kan each tu ada average dia kan. MA ni dia fungsi dia sebagai nak tengok trend lah. Contoh lah. Ni 50, 100, 200. So untuk daily, katalah saya nak tengok trend kan. Dia kembang lah. Ni orang panggil kembang ataupun bahasa saya mulut boya buka. Dia price still berada di atas ni. Kira susunan dia cantik lagi lah. 50 ke atas. So boleh katakan mood buy untuk daily, candle daily still ada lah. Nampak dia reject dekat MA50. So kalau kita trade hari tu, bila price turun kat level-level ni, kita bolehlah nak buy, ready untuk buy. Sebab kita boleh nampak macam dia nak reject kan. So kalau kat H4 tak cantik lah. Okay. Kalau dekat M5 macam ni, ni force breakout lah. Ini dia force breakout gila ni. Tapi ini mulut buaya ke bawah. Sell lah kalau dekat time frame M30 kan. Apabila dia baru nak buka ni, hampa janganlah sesekali buy. Ini maknanya Pak Karim mau. So macam ni untuk dia naik lagi, MA ni dia kena MA50 ni kena naik macam tu. First cross. Lepas tu dia akan cross macam tu. Ni lagi kuat lah untuk dia naik. Kalau dia jadilah. Kalau dia tak jadi, dia akan buat macam ni. Jadi dia untuk tengok trend lah. Untuk entry saya tak recommend sangat lah untuk entry sebab dia serabut sikit kadang-kadang. Tapi apabila dia terjun kat H4 kan, price naik, so dia terjun. Apa tengoklah level-level yang macam ni kan. Dia rapat dengan MA ni, hamba boleh lah gagah nak buy. Selalu akan macam ni hamba kata ya. Hampa nampak dia turun ni, hampa kerja nak buy lah. Tapi dia turun. Hampa tengok agak bentuk MA ni. MA kalau mendongak tu buy lah. Tapi kalau dia dah flat macam tu, dia dah junam sikit tu, hampa hati-hati lah. Itu untuk MA lah. Apa lagi? Apa tak faham. Ingat dia setiap kali dia cross ni ada reaction lah. Contoh macam mana? Okay, kalau dia jadi macam ni, biar siapkan jangan trade lah. Ini tak cantik. MA apa yang sesuai nak pakai untuk trader bawah? Okay, saya dah jawab lah tadi. SND SND saya tak pandai sebenarnya. SND ni untuk tengok zone-zone tu, saya tak pandai sangat. Kenapa? Nak sambung? Ada orang yang okay, ada lagi tak?
Tok ada rakam ke video orang ni? Ada? Sesi teh tarik ada rakam, ada video. Hampa tak pernah tengok kot. Stokastik tu, stokastik. Stokastik. Hampa nak tahu apa siapa stokastik ni? Hampa nak tanya soalan berkenaan dengan apa stokastik ni? Stokastik ni dia sama dengan indikator yang lain-lain. Dia oversold, overbought. Ini kawasan oversold, OS. Ni overbought. Lepas tu dia dalam middle line lah, 50 kan. Ini satu basic dia lah. So basic dia mengatakan apabila stokastik ni berada di kawasan 20 ke bawah ni dan 80 ke atas ni, price dah terlalu mahal. Ni terlalu mahal. Price di bawah ni terlalu murah. Oh, pen gue jadi tebal. Oh, salah pen. Itu je lah teori dia stokastik ni. Basic teori dia. Saya guna stokastik ni nak tengok divergence selalunya. Adakah kalau dia dah bersilang memang ngam untuk entry? Kalau ikut teori, ya. Teori ya. Tapi ada masa dia tak jadi. Contoh ni. Dia bersilang ke bawah. Apa price buat? Dia tak turun pun. Dia sebab tu saya tak guna dia sebagai apa. Tapi ada reason kenapa dia tak turun. Sebab trend dia adalah menaik. So untuk dalam situasi macam ni, apabila stokastik ni dah duduk atas, maknanya dia dah terlalu mahal, dia kena turun. Dia turun lah. Stos dah turun. Tapi price tak turun pun. Dekat mana kita nak ni? Kita cuba buy kat sini. Sebab apa kita buy dekat situ? Siapa boleh jawab? Kenapa saya berani buy dekat sini? Kalau dia macam ni. Jawapan dia, apa tahu? Nak siapa tahu? Nah, simple lah. Divergent. Inilah divergent. Hidden divergent. Tadi ada orang tanya pasal divergent lah. Ni hidden. Kenapa dia hidden? Sebab bucu bawah ni dengan price tak sama. Sepatutnya price dekat sini lah. Dia naik, dia turun. Jadi macam ni lah. Tapi tak. Price tak sampai pun. Tapi stocks dah sampai. So menandakan dia akan naik. Bukan naik terus. Macam tu. Dia akan ada pullback yang kuat lah. Mungkin dia price dia naik sampai sini. Dia pacak sikit, betul dia terjun. Kita tak tahulah. Sebab tu saya akan TP saya dekat sini je. Stop sampai 80 saya TP lah. No, terus buy. Janganlah. Isnin ni saya tak suka trade awal-awal. Sebab kita tak tahu hari Jumaat, hari Sabtu dengan Ahad tu ada news apa. Sabtu dengan Ahad, kita tak tahu news apa. Sebab tu dia ada gap kan kadang-kadang. Dia open tu ada gap. So kita jangka dia macam nak naik kan. Tapi Sabtu dengan Ahad tu ada news. Dia boleh je dia buat gap kat atas betul dia turun. Entry buy apa? Saya jangka lah. Dia akan gap kat atas. Stocks ni setting 533 untuk scalp 112.
112 saya tak tahu Ibnu. Setting semua saya pakai standard. Saya bukan apa yang motor nak open carburetor apa tak nak. Saya pakai standard lah. Sebab saya pakai Stosh untuk divergence sahaja. Dan juga nak tengok lah apa nak entry kat mana yang patut. Macam ni price dah naik. Admin kata buy kat sini. Hampa tengoklah sama Stosh dekat atas kan. Jangan buy. Tunggu bagi Stosh duduk bawah dulu. Hampa kena hati-hati lah benda-benda macam ni. Kena signal entry ni Ibnu tiada. Melalui candlestick. Perangai candlestick. Hampa kena tahu lah. Ibnu tiada tu. Itu orang panggil price action tu. Price action ni pening sikit. Ibnu tak mau cerita. Pasal candle, makan candle. Alah sikit lah Ibnu kira lah. Duit, kalau nak duit kami bayar lah. Orang ni nak dengar suara Ibnu. Harry bayar lah. Dengar ham banyak. Ni kalau tak mau bagi ni, hang buat slide show. Dia nak buat malu pula. Kalau ikut malu, saya lagi malu. Tok pun malu. Saya ambil masa 6 bulan nak suruh Tok mengajar. Buy now. Fikah kata buy now. Kalau Fikah lagi pun malu. Kalau SL kita maki macam boh. Ibu dengan Zaza share lah sikit. Asyik saya je share. Kita nak bagi jadi grup shoot trade ni satu grup yang orang tahu apa? Semua boleh bersembang, bercakap. Dia bukan grup satu hala. Kebanyakan sifu satu hala. Boring sikit. Masing-masing ada style masing-masingnya kan. Ada pandai swing, ada pandai scalping, ada cekal. Saya tak mau marah orang. Kadang setengah orang dia marah. Kena follow cara dia macam tu. Cara orang lain tak betul. Tak. Semua benda betul. Salah tu bila MC lah tu kan. MC tu salah diri sendiri. Dengan salah signal. Tapi kalau hampa follow signal, hampa nampak je signal tu tak macam merapu tu, hampa stop lah. Dia ada hari dia akan merapu lah manusia ni. Soalan mana ni? Cerita sikit soalan saya. Yang mana Ustaz? Newbies, kubis mana? Macam mana nak kenal CS? CS tu candlestick ni. Saya rasa sesi yang kedua saya dah cerita lah candlestick tu. Nak cerita, saya pun dah lupa lah macam mana saya cerita itu. Dia basic dia simple je candlestick ni. Contoh ni candle, dia buat candle. Next candle break dekat bawah candle ni. Asal lah. Tapi sebelum saya dia akan naik dulu. Dia akan cuba naik. Betul dia turun. Ya, selagi tak ada candle yang boleh close atas body. Macam mana? Saya dah lupa. Nanti saya carilah video tu. Saya ni short term memory sikit. Lepas tu dia ada lah bab candle, makan candle. Macam ni candle bearish. Makan candle dua ni, makan candle ni. Dia ada nama lah benda ni. Dia macam mana? Dia open dengan close tu. Open dari di mana, close di mana. Basic candle.
Macam ni, dia close dekat sini. Next candle, sepatutnya next candle dia kena close kat bawah ni untuk dia sambung penurunan. Tapi next candle dia naik. Dia close di atas. So, kita boleh expect next candle pun naik lah. Macam tu lah teori dia sikit-sikit. Saya bukan advance sangat pun. Ibnu tahulah benda ni, dia rahsia dah. Nanti saya carilah video tu, ada saya buat dulu. Saya share kat group. Kalau SL ngangam dekat gap dia tak hit kawasan tu, dia tak hit. Kalau gap tu dia tutup gap ni hang. Tak hit rupanya. Dia tak close gap pun maksudnya. Oh, tak close gap. Tak Dia close letak gap. tepi Boleh. kat Jangan duk heran sangat, ada lagi gap dekat bawah yang dia tak close ni pun. 40 pun ada lagi kan gap. 15 ni pun ada gap Kalau hangpa tengok M5, dia akan ada masa dia akan tutup ke. Apa dia ni? Wih, pukul 11 ni. Saya tak ada teknik advance . Jangan tanya saya advance. Contoh macam Zaza, dia tak pakai advance pun. Zaza pakai trend line. Dia boleh buat duit. Bukan kita tak galak kat advance. Hampa kena faham basic tu. Daripada basic tu lah. Contohlah daripada kancil tu lah, hampa akan pakai Subaru. Hampa pakai GTR. Daripada basic tu lah. Hampa kerja pun gaji dulu 1,000, 500. Lama-lama akan jadi 4,000 lah. Kena faham konsep tu. Basic tu penting. Nak shortcut. Shortcut dah ikut rasa je. Rasa nak buy lah. Dulu saya pun gila nak cari advance ni. Dan sekali orang panggil apa? Gila isim lah. Sampai tak tahu nak entry kat mana. Nah, rada harga. Mamak tu duduk belajar tu, dia duduk tengok Zoom. Dia masuk ke tu. SND, SNR. SND, SLR ni support dengan resistance lah. SND ni supply and demand. Nama term dia berbeza tapi sebenarnya dia depa adik-adik je. Dia adalah basic trading dia bukan untuk WTI. Dia adalah basic trading. Hampa pi saham pun benda yang sama, hampa pi currency pun benda yang sama. Dia still ada support dengan resistance. Apa maksudnya support dengan resistance ataupun SND ni, supply and demand? Kita boleh kata ni lah peruncit supplier. Supplier. Itu saja. Supply and demand. Peruncit, orang nak beli roti Gardenia banyak. Tiba-tiba roti dia habis. Dia akan turun pergi jumpa supplier lah. Maknanya dia turun lah. So, dia dah top up lah. Apa dia buat? Kembali ke tempat dia berniaga. Itulah supply and demand. Basic je. Sebab itulah harga ni bergerak macam ni. Macam ni. Harga terlalu mahal. Orang tak mau beli lah. Ataupun stok habis. Itu bawah. Kalau stok habis lah. Kalau kita buat istilah terlalu mahal. Harga terlalu mahal. Orang dah tak mau beli. Dia kurangkan harga. Kurang. Orang tak mau beli. Kurang. Sampai satu tahap. Harga yang munasabah ni. Orang pakat beli. Naik balik. Itu je teori dah. Betul, Zaza hebat dah.
Sebab tu saya lebih fokus kepada hangpa faham basic. Zaza tu dia faham basic kalau hangpa nak tahu. Dulu pun dia macam hangpa juga. Tak percaya tanya dia. Dia pun struggle dulu MC juga macam dia abang. Tapi dia lepas dia belajar, dia faham basic tu dia boleh trade lah. Benda simple je. Oh, store ni saya tak sembang habis lagi tu. Store pun ada juga saya sembang dalam video sebelum ni sebenarnya. Tapi untuk Divergent lah saya pakai. Tadi ada orang tanya kan Divergent. Divergent ni berbeza bucu tu je. Ni Divergent. Bucu pertama, bucu kedua, bucu macam tu. Tapi dekat Storch, bucu pertama, bucu kedua dia menaik. Inilah Divergent. Berbeza. Orang putih ramai pakai Divergent, yes. Tapi kena ingat, Divergent ni dia ada dua kemungkinan. Dia satu orang panggil fast pullback. Maknanya dia naik sekejap cepat. Ataupun trend reversal. Dia akan berubah trend. Pandai-pandai lah. Macam ni bukan Divergent. Ni menaik. Bucu pertama, bucu kedua macam tu. Bucu pertama, bucu kedua. Ni menaik. Ni bukan Divergent. Dia mestilah berbeza. Satu macam tu, satu macam tu. Ataupun macam tu, macam tu. Kita selalu akan dapat dalam 20-30 pip tu sedap lah, senang untuk Divergent ni. Kalau M5 lah, M5. Kalau dekat H1 sedap lagi lah kan. So macam tu Divergent buy, Divergent sell ada, Divergent sell. Divergent sell ada, okey. Bucu pertama, bucu kedua. Bucu pertama, bucu kedua. Nampak ada sengit berbeza kan. Inilah Divergent. Tapi penurunan dia tak banyak. So dekat mana kita nak TP? Apabila dia dah sampai level 20 ni. TP lah. Ambil lah. Amba jangan duduk harap dia. Itu je lah. Nak main Divergent ni kena disiplin. Kalau main H1 memang lama apa nak tunggu. Kadang-kadang dia dah teruk lah. Turun baru dia nak naik. Ini Divergent. Ini mini lah. Mini Divergent. Tapi naik dia ni dia. Divergent tak ada time frame. Ikut mana-mana time frame boleh. Hampa nampak ya. Jadi ya tu. M1 pun boleh. Tapi M1 dah ni malam sebelum penutup kan. Ni Divergent. 1, 2. Kacak. Ada lagi. Aku ni Divergent buy senang nampak. Divergent sell ni aku tak apa nak nampak sangat. Ada lagi Divergent. Ni bukan. Divergent ni kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang tak. Ada Divergent sell tak ada. Hidden Divergent tu yang payah cari. Macam hidden ni dia terbalik yang macam tu. Ini yang payah cari. Apa alert dah sama lah. Abang monitor semua Storch. Storch boleh, RSI pun boleh, MACD pun boleh. Contoh kalau MACD pun ada Divergent dia. Okey, ni contoh terbaik lah. Ni Divergent MACD eh. Kalau ikut lah. Tapi dia tak turun pun. Sebab dia duduk ngarut lah. M1 patut lah. M1 ni kurang sikit.
Saya tengok 15. 15 dah. Tiada. Ada contoh menarik 15 untuk median. Semua. Ini ada. So, inilah divergent. Dia selalu Mak Saleh akan pakai RSI. Saya ambil buy situ untuk Rifwan. Okey tu. Sok lah tu. Memang sok pun dia tunjuk tadi. Dia sok seorang-seorang dah yang tu menduat tu. Divergent tu memang confirm tak? Dia tak confirm. Dia macam mana? Hampa kena ingat dalam trade ni tak ada benda yang 100%. Dia boleh je dia buat divergent. Nampak macam dia nak naik, tiba-tiba dia macam tu. Boleh je. Sebab tu kita still ada SL, kena wajib kena ada SL lah. Sebab kita tak tahu news apa kat sini. Contoh dia memang ada divergent dah ni. Dia nak pacak lah ni. Sekali Arab Saudi kena bom kan. Arab Saudi kena bom dengan Israel. Ini dia. Itu yang saya berani kata tak ada yang confirm jadi. Saya tak mau kata confirm lagi. Tak jadi yang marah. Betul. SL tak jauh. SL kat sini kan. Kan Bro Zambo bawah lagi. Pasal SL ni ada satu masalah. Signal kadang-kadang dia tak bagi SL kan. Saya dah nampak lah. Sebab ada trader kita daripada 100 USD follow signal MC. So daripada situ kita tahu kata mereka ni signal tak bagi SL. Signal SL tak ada. Hampa kena ada jugalah. Macam mana pun. Jangan ikut signal 100%. Signal kata SL open. Itulah. Dia selalu, tapi hampa kena ingat model dia lain. Model dia mungkin besar. Hampa ada 100, hampa ada $30, hampa ada $20 ya balance. Ada yang 10 pun ada. Saya faham benda tu. So hampa kena pandai lah. Kalau macam $10, hampa tak ada SL ke apa ke, hampa follow signal kata open SL. Dia junam $15, hampa MC lah. Hampa kena bijak lah, kawal kerugian tu. Tak semestinya SL. Hampa cut sendiri pun boleh, cut loss kan, manual. Hampa rasa ni dah negatif $5 ni, cut je lah. Macam tu. Hampa set lah. Hari tu hampa sanggup loss berapa. Ya betul, trade ikut MM. MM tu yang penting, hampa kena manage. Ini hampa negatif 30, hampa tak mau close lagi. Ini ya, sebab tu hampa MC cepat. Hampa ada 100, negatif 30, hampa balance 70. Lepas tu hampa re-entry lagi sekali, negatif 20 pula. So jangan set sampai 20. Paling busuk set 10 sudah, ataupun negatif 5. Dia selalunya kalau ikut rules teknik harapan. Itu saya tadi kata apa. Selalunya Mak Saleh 10%. Mak Saleh buat rules 10% daripada modal. Untuk satu hari ya kerugian. Ini basic untuk beginner. Bila hampa dah terror macam fikah tu, hampa nak full margin, full lah. Bubuh $50, hampa full margin. Untung. Piak.
Itu basic dah adalah 10%. Ya, betul. Ibnu tu cakap betul. Dia kutip tin. Memanglah. Betul. Ibnu kata tu betul. Cari di previous candle atau shadow sebelah kiri. Kalau dia break tu, hamba jangan hold lah. Sama ada hampa nak buat SL ke, hampa nak manual close ke, itu tu pulang lah. Janji hampa ada exit plan lah. Yogurt kena makan pagi je. Ha? Tak boleh makan malam. Tak boleh makan malam. Saya pun tak makan malam ni. Saya mute lah. Tok Uci Manis kalau boleh makan malam. Nak harap. Kau ajar. Tok belajar dari MC ikut signal, silap asyik tengok live kan tak ada letak. Saya terkejut tengok price. Yang drop kau. Ya betul. Ya, dia kalau tak mau pakai SL tu untuk hari kalau nak hampa nak ni untuk hari yang tak ada news ataupun report yang besar boleh lah. Tapi kalau ada news dengan report dah hampa letaklah SL. Tuk tarik TL tu kira breakout ke Tuk? Oh, TL ni TL ni saya tarik. Ini TL yang sebelum kan. Kita nampak dia break. Dia buat satu breakout. Dia naik balik untuk retest. Ni basic kan. Setiap trend support SNR lah. Selalunya lah price akan break, retest, break. Sambung, break. Break, retest, continue. Sama je. Trend line pun kita kira sebagai SNR dynamic kan. Dia break, dia retest, dan dia naik retest, dia continue. Dia continue apabila dia ada rejection dekat sini. Ada masanya dia akan break, dia retest, sambung naik atas. Tapi dia taklah terus naik tu, dia akan naik, dia akan test balik line ni, dia akan naik. So hampa akan nampak A, B, C. A, B, C. Dia ikut warna pun dia macam tu juga. Walaupun kita kata ABC tu macam bodoh kan. A, B, C. ABC ni sebenarnya break, retest, break. Continue. Break, turun, retest, continue. Daripada situlah jadi A, B, C. Dia sangkut ya semua ni. Semua ni bersangkut dengan SNR. Sebab tu saya kata faham basic tu. Apa price buat? Kalau price naik balik atas TL tu kira fake breakout. Nak kata fake tu dah lah sebab dia dah breakout lah. Dia dah naik, dia continue. Lepas tu dia naik balik kan. Kalau contoh macam tu dia turun, dia naik. Dia nak kata dia fake dah sebab dia dah breakout. Dia retest. Retest ni yang tak berjaya. Market still nak naik atas. Dia bukannya fake. Dia dah memang breakout lah. Sebab tu Mat Saleh ataupun orang trader, big trader lah, kita tak sebut Mat Saleh lah. Macam puji Mat Saleh teruk je kan. Big trader, mereka tak entry dekat sini. Mereka akan tunggu dekat sini. Dia nak tengok apa yang jadi kat sini. Apabila ada rejection, baru dia entry. Tapi dia tunggu lah. Kita tak tunggu, kita scalping kan. Masalah dia bersabar sikit. Itu teori trade betul lah. Kita hanya akan entry bila dia retest. Berjaya. Retest, turun. Baru dia entry.
Dan dia akan TP dekat mana? Dia akan TP dekat sini je. Contoh dia entry sell kat sini. Dia akan TP dekat level ni je. Dia tak peduli lah kat sini. Sebab mereka main level yang selamat. Okay, 11.5. Ibnu tak cerita apa pun. Saya dah boleh tiap lama, dia tak cerita apa. Grup top power. Dan mereka yang power. Atas bawah dia makan. Ibnu, Zaza, apa MK. Tunggu slide Ibnu. Betul. Masalah mereka memang main lot besar. Mereka tak main layer. Layer ni orang Malaysia lah. Ada beza, bukan mereka tak main layer. Ada beza layer mereka dengan layer kita. Layer mereka macam ni. Satu entry, second entry, third entry. Macam tu. Katalah 20 lot, 10 lot, 10 lot. Mereka macam tu. Kita tak, kita. Kita macam tu. Bukan tuk lah macam tu. Kita lah. Tu Malaysia dengan luar berbeza sikit. Lepas tu dia junam lah, kita piam. Masalah dah, mereka berhati-hati. Hampa boleh buat benda tu. Kalau hampa nak main layer yang basic lah. Hampa, contohlah saya bagi ABC ni kan. Okay. Buang dulu lah. Buang stop tak nampak. Ni saya bagi panduan. Kalau hampa nak layer lah. Layer basic pun panggil. First hampa entry dekat area ni. 1.0.01. Price naik, jadi turun. Dia turun retrace ni, hampa boleh lah entry 0.01. Ini. Sampai 161 kan. Hampa boleh lah close salah satu. Close yang ni dulu ke. Yang ni hampa BE lah. Dengan harapan dia hampa nak tunggu dia naik atas. Janji hampa dah secure satu ni lah. Boleh juga cara macam tu. Ataupun entry dekat sini 0.01. Kalau hampa yakin lah dia nak naik lagi kan. Dia retrace lah. 0.01 satu lagi. Dia naik. Retrace 0.01. Retrace 0.01. Macam tu lah. Dia bukan by CMC. Dia tu basic untuk layer lah sebenarnya. Kita akan entry di kawasan-kawasan retrace. Kalau Malaysia lain, Malaysia lepas tu dia naik, kita seronok lah, 100 USD. Lepas tu broke. Ya, mata semua ni. Tak ada close. Banyak sangat kan. Nasihat saya untuk newbie 1 ataupun 2 dululah. Layer. Apa maksud layer ni kalau ada orang tak tahu kan. Layer ni entry tu lah. 1 entry, 2 entry, 3 entry, 4 entry. Dan telur, tayo. Untuk tarik Fibo ni khas untuk ABC lah. Kalau ikut teknik RTC, yes. Fibo untuk general lain. Ada berbeza. Kalau untuk general, maknanya dunia, dia tarik Fibo macam ni. Sebab apa dia namakan Fibo retracement? Price turun, dia nak tengok banyak mana retrace tu. Itu masuk dia retracement Fibo tu. So kita ambil ni penurunan kan. Dia nak tengok price naik, lepas tu price nak turun, dekat mana dia nak reject. Salah.
Dia tarik terbalik. Ni cara betul Mak Saleh. Dia tarik macam tu. So price naik, Mak Saleh akan entry dekat area-area ni. Bukan. Sekejap, dia akan entry dekat area ni. Untuk dia sell. Contoh itu penggunaan FIBO yang paling betul. Ikut standard lah. Tapi untuk RTC kita mudahkanlah ABC tu. Kita gunakan FIBO ni untuk tengok ABC. Boleh juga, sama je. Sebab kalau ikut betul, kita tak pakai retracement ni. Kita pakai FIBO lain. Ni expansion. Ni gambar pening ni kalau sekejap ni. Inilah yang betulnya ABC. Kenapa ada expansion? So, contoh macam mana nak tunjuk contoh Okeylah, saya ambil inilah daily lah. Dia akan kira macam ni. Okey, kenaikan ni dia akan kira banyak mana retracement tu. Sampai level mana. Pullback ataupun retracement. Dia naik, so dia nak turun tu banyak mana. So ukurannya adalah di sini ya. Tempat-tempat yang orang akan tunggu. Mak Saleh akan tunggu lah. Untuk setiap kenaikan ataupun untuk setiap penurunan. Dia mesti ada retrace. Kalau tak ada retrace macam mana nak jadi macam tu kan. Dia nak kira ni je. So dia pun tarik lah macam tu. So apabila dia break kosong ni, Mak Saleh akan tarik lagi satu. Dia akan tarik ni. So dia ada macam tu. Tapi sebenarnya kalau hampa pusing FIBO yang tadi tu pun dapat juga level ni. Sama je. Lebih kurang lah. So tak payahlah pening-pening pula. Gunalah ABC tu. So ada lagi soalan atau pandangan ke? Ketidakpuasan ke? Boleh kami forward dekat admin ke? Untuk admin besar lah. Kami bukan admin besar. Kami boleh suarakan kepada Tuan Aki ke? TJ ke? Ataupun hampa ada cadangan untuk penambahbaikan ke? $360 pip. Pak 8 Caham. So kalau tak ada soalan ke, tak ada apa-apa ke, 11.45 kita tutup lah. Tuan Aki Datuk Jamil dia pun tak pergi China. Saya pun tak pergi China. Saya trip bukan power pun. Jangan suruh saya pergi China. Dia yang penting kami share lah. Kami share dalam grup. Apa pandangan. Price boleh buat apa. Saya tak suka China ni. Layer bukannya tak semestinya power. Yang piap tu kita tak nak tunjuk. Kita nak tunjuk yang biru lah. Zara, terima kasih. Dia sengat-sengat dia terima kasih. Sepatutnya dia kena bagi talk lah ni. Pada kita buat session Zara lah. Tak tunjuk muka pun tak apa.
Ilmu yang sama saya bagi dekat Zaza, betul tak? Kalau Zaza setuju lah. Tapi saya taklah mengajak direct Zaza. Share more to sharing session ni. Mamak kat belakang tu tengah trade Bitcoin. Sebab tu dia fokus. Bukan binary lah hari ni tu. Bitcoin jalan lagi. Bitcoin untuk broker lain lah. ICM tak jalan. Habis tu lah tak syok sebab hampa diam lah. Hampa kena interaksi sikit. Kita bagi grup kita mereh macam mana dalam grup chatting. Saya tak Zaza, saya tak bagi ilmu sangat pun. Saya suruh hampa baca kan. Pergi cari. Tapi betul lah macam saya kata. SNR tu penting. Selagi hamba tak faham SNR tu susah lah. Kat mana nak cari SNR tu. Hamba boleh nampak lah. Hamba kena cakap lah. Ni contoh. Lucu-lucu ni. Ni semua main peranan lah. Ni. Lama-lama hamba nampak lah. Awal-awal ni hamba akan struggle sikit. Terbuka mata sikit dengan cara tengok chat ya betul. Ada apa-apa pesanan tu? Pesanan saya tak ada awal. Besok lah. Isnin market open tu janganlah kelang kabut lagi. Isnin ni selalu akan serabut sikit market. Selalunya lah. Dia tak ada arah. Dan Japan dia selalu dia akan pening kepala sikit. Tapi macam mana pun, apa-apa teknik pun mestilah sesuai dengan hampa. Hampa jangan paksa diri faham benda yang hampa tak faham. Tapi hampa jumpa sifu ke video kat YouTube ke, dia suruh guna certain indicator ke apa. Tapi hampa duk try tak boleh-boleh kan. Hampa tak payah lah. Hampa cari yang mana hampa faham lah. Dia penting, dia faham lah. Macam kita tahu, oh dia nak main sini, dia nak terjun ni. Kita dah nampak lah. Itu je kita guna. Janganlah disebabkan indikator tu kita tak entry. Contoh indikator kata indikator tunjuk dok buy lagi. Padahal dekat sini dah ada rejection. Macam tu. Indikator kadang-kadang mengarut juga. Tapi ada indikator yang membantu lah. Betul. Kefahaman orang lain-lain. Macam saya tak faham indikator ke teknik orang lain. Ada saya faham yang certain saja. Saya struggle juga nak faham orang lain punya. Tapi dah tak boleh faham kan. Buat-buat saya nak carry on. Carilah awet lain. Yang penting hamba faham. Sebab tu saya tak pernah kata ada teknik ni salah ke teknik ni salah tak. Dia ikut hamba. Selit. Okay lah. 11.45 abang nak boleh lena lah. Tak nak apa. Apa kelas ni kita buat kadang-kadang tak apa. Jangan risau. Dia lebih dah menyeimbang lah. So terima kasih lah kepada siapa yang join. Kalau boleh next nanti hamba tanya lagi lah. Kuasa mungkin satu tak tahu. Tapi tu lah dia nampak muka yang sama hari. Apa dia? Dia nampak muka yang sama. Abang depan ni kita buat physical class lah. Kita dah ada lokasi. Dah ramai duk jauh. Saya malang grup tu lain. Grup kita tulis kan. Lah ni saya lukis. Boleh hamba pergi study lagi. Kalau hamba tak faham, hamba boleh tanya. Lokasi office lah. Lokasi office dekat Ampang lah.
Di antara melawati Ampang macam tu lah, saya pun lupa. Okay, sama-sama bolehlah hampa nak edit lah. Video akan kami upload lah nanti. Try tengok kat Shoot Trick punya YouTube yang lama-lama punya teh tarik session ada dalam tu. Boleh. Nanti kami share link lah. Okay. Buat dekat YouTube nanti kami share kat grup. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Yang balik bila hari?